Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia, salam sihat sejahtera. Sama dengan saya Tan Sri Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Seperti sedia maklum, Malaysia akan memasuki fasa peralihan ke endemik berkuat kuasa 1 hari bulan April. Bagi merancangkan pembangunan dan pemulihan ekonomi negara, Malaysia akan membuka semula sempadan kepada seluruh negara. Kementerian Kesihatan Malaysia telah menyediakan protokol untuk pengembara bagi menjadikan Malaysia destinasi selamat serta mengelakkan kesesakan di pintu masuk antarabangsa. Protokol am yang telah ditetapkan adalah seperti berikut. Sebelum berlepas, pengembara dikehendaki memuat turun, mendaftar dan mengaktifkan aplikasi MySejahtera. Pengembara dikehendaki melengkapkan deklarasi perjalanan termasuk maklumat vaksinasi yang boleh diakses melalui ikon Traveller dalam MySejahtera, melaporkan dan memuat naik keputusan ujian RT-PCR yang telah dilakukan 2 hari sebelum berlepas. Manakala bagi pengembara yang pernah dijangkiti dalam tempoh 6 hingga 60 hari, mereka perlu melaporkan dan memuat naik keputusan RTK Antigen Professional yang telah dilakukan 2 hari sebelum berlepas. Bagi pengembara bukan warga negara, mereka juga dikehendaki untuk mempunyai perlindungan insurans COVID-19 dan pengembaraan dan menyatakan alamat tempat penginapan di Malaysia. Dengan penghantaran maklumat di atas, pengembara akan mendapat paparan berikut dalam aplikasi MySejahtera. Kad pengembara atau Traveller's Card bagi pengembara dengan vaksin lengkap, atau arahan pengawasan dan pemerhatian Home Surveillance Order selama 5 hari bagi pengembara yang tidak lengkap vaksinasi atau tiada vaksinasi. Bagi pengembara yang tiada paparan kad pengembara atau arahan HSO, mereka tidak dibenarkan meneruskan perjalanan di kaunter check-in syarikat penerbangan. Protokol semasa ketibaan di pintu masuk antarabangsa. Pengembara yang tiada gejala, iaitu apabila mereka melalui saringan thermal scanner, tiada apa-apa gejala yang dapat diperhatikan oleh pegawai Kementerian Kesihatan, akan hanya terus jalan ke kaunter immigration dan sekiranya dapat kelulusan daripada immigration, itu saja. Selepas memasuki Malaysia dalam tempoh masa 24 jam. Jadi di lapangan terbang tidak ada lagi keperluan untuk melakukan ujian. Kaunter ujian KKM akan kita tutup pada 1 hari bulan April. Namun demikian, pengembara dikehendaki menjalani ujian RTK Antigen Professional sama ada di fasiliti kesihatan swasta di pintu masuk antarabangsa. Jadi di KLIA kita masih lagi ada klinik swasta, atau di luar pintu masuk antarabangsa dalam tempoh 24 jam. So di KLIA akan ada 2 syarikat yang dikendalikan oleh Malaysian Airports, satu BP Lab dia boleh buat di situ, ataupun di KLIA kita pun telah luluskan breathalyzer yang akan dikendalikan oleh salah satu lagi syarikat. Tapi kalau dia tak nak buat di KLIA, dia nak keluar dan dia nak buat di mana-mana klinik di Malaysia, di destinasi mereka sama ada Kuala Lumpur ataupun onward destination, mereka dapat melaksanakannya dalam tempoh masa 24 jam dan keputusan itu akan dilaporkan dalam MySejahtera oleh pengendali ujian tersebut. Pengembara keputusan ujian RTK akan diperolehi dalam aplikasi MySejahtera sekiranya keputusan ujian RTK Professional adalah positif, maka pengembara dengan vaksin lengkap akan diberikan HSO selama 7 hari di tempat penginapan bagi kategori 1 dan 2. Tetapi kalau mereka ada gejala yang serius, mereka akan dirujuk kepada PKRC ataupun hospital swasta. Sebab itu mereka diperlukan insurans. Bagi pengembara yang tidak lengkap vaksinasi atau tiada vaksinasi dan mereka positif, mereka akan dikenakan HSO selama 10 hari.
Sekiranya keputusan ujian RTK antigen profesional adalah negatif, pengembara yang fully vaccinated, mereka tak perlu menjalani kuarantin. Bagi pengembara yang tidak lengkap vaksinasi atau tiada vaksinasi, mereka akan diberi HSO selama 5 hari. Ini unvaccinated people, they are not positive, but they still have to quarantine for 5 days. HSO selama 5 hari di tempat penginapan, serta dikehendaki menjalani RT-PCR pada hari keempat ataupun RTK profesional pada hari kelima. Sekiranya ujian sampel kedua, ujian sampel COVID-19 dapati positif, dia akan sambung 5 hari. Kalau dia negatif, dia boleh keluar. Itu details lah yang kita akan keluarkan. Ya. Pengecualian kepada ujian pengesanan COVID-19. Kementerian Kesihatan ingin umumkan bahawa kanak-kanak berumur 6 tahun ke bawah tidak perlu menjalani ujian pra-pelepasan dan ujian semasa ketibaan untuk pengembara family yang bawa kanak-kanak usia 6 tahun ke bawah. Pada 23 hari bulan Mac, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menyambut Menteri Kesihatan Republik Singapura dengan delegasi Kementerian Kesihatan Singapura bagi membincangkan mengenai situasi COVID-19 di negara masing-masing. Semalam saya dengan Tuan Yang Terutama Mr. Ong Ye Kang telah mencapai persetujuan, dan persetujuan itu adalah hasil daripada rundingan yang telah dijalani oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Kesihatan Singapura dan juga Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, dan juga Kementerian Pengangkutan dan juga Kementerian Luar Negeri. Persetujuan kita semalam telah pun kita angkat kepada Perdana Menteri Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam, dan Mr. Ong Ye Kang telah angkat kepada Perdana Menteri Prime Minister Mr. Lee Hsien Loong semalam, dan hari ini kedua-dua Perdana Menteri telah membuat panggilan telefon untuk perbincangan lanjut berkenaan dengan pembukaan semula sempadan darat dan juga sepenuhnya sempadan udara dan juga sempadan air antara dua-dua negara. Kedua-dua Perdana Menteri telah bersetuju membenarkan semua pengembara yang lengkap vaksinasi untuk merentas sempadan darat tanpa perlu menjalani kuarantin atau melaksanakan apa-apa ujian COVID-19, termasuk ujian pra-pelepasan dan semasa ketibaan. Ini adalah terpakai ke atas semua kategori pengembara dan jenis pengangkutan darat. Sehubungan dengan itu, berikut adalah protokol khusus bagi semua pengembara yang melalui sempadan darat Malaysia dan Republik Singapura. Pengembara yang telah lengkap vaksin COVID-19 dibenarkan merentas sempadan darat antara Malaysia dan Singapura. Mereka tidak perlu lagi menjalani kuarantin, melakukan ujian COVID-19 sebelum berlepas dan melakukan pengujian COVID-19 semasa ketibaan. Dan juga saya ingin memaklumkan bahawa checkpoint darat akan dibuka semula 24 jam sehari. Manakala bagi semua pengembara yang telah lengkap vaksinasi COVID-19 yang melalui sempadan udara ya, mereka hanya perlu melakukan ujian COVID-19 2 hari sebelum lepas. Pre-departure testing masih ada untuk air travel antara Singapura dan Malaysia. Boleh buat RTK antigen, supervise, tak perlu buat PCR lagi. Ya, RTK antigen untuk Singapore coming here and us going there, pre-departure air travel. Tak perlu lagi ada ujian semasa ketibaan. No more on arrival testing for air travel between Malaysia and Singapore, Singapore, Malaysia. And of course, for fully vaccinated, tidak ada kuarantin lagi. Dari segi kekerapan, persetujuannya untuk darat tidak lagi ada kuota. Semua kategori kategori pengangkutan boleh menggunakan sempadan darat, sama ada Tambak Johor ataupun link kedua.
tertakluk kepada mereka ada permit VEP Singapura yang diperbaharui. Untuk pesawat pula, kedua-dua kerajaan serah kepada syarikat-syarikat penerbangan untuk tambah flights seperti mana yang mereka akan putuskan dari sudut komersial. Tidak lagi ada sekatan dari segi berapa banyak flight, VTL dan sebagainya yang diluluskan. Semua dibuka. Saya juga ingin umumkan protokol perjalanan sempadan darat untuk Malaysia dan Thailand. Pada peringkat awal, hanya 2 pintu sempadan darat yang dipersetujui untuk dibuka bagi pengembara. Dan ini berkuat kuasa pada 1 hari bulan April, iaitu Bukit Kayu Hitam Sadau dan Wang Kelian Wang Pracan. Kerajaan Thailand bersedia untuk menerima pengembara dan pelancong sahaja. Manakala bagi pengembara harian dan kerap, perbincangan masih dijalankan antara Malaysia dan Thailand. Buat masa ini, protokol am pengembara umum terpakai ke atas pengembara dari Thailand. Jadi pengembara dari Thailand akan guna kita punya protokol am yang saya umumkan tadi. Dan kita akan terus bincang dengan pihak Thailand untuk membuka pintu-pintu masuk antarabangsa yang lain. Seperti di Padang Besar dan juga di Keroh dan juga di Kelantan. Buat masa ini kita mula dengan 2 pintu masuk antarabangsa. Untuk sempadan dengan Brunei dan Indonesia, kita masih lagi menunggu maklum balas daripada kedua-dua negara. Sebab pembukaan ini mestilah dilakukan dengan timba balas daripada pihak yang kita ni jiran kita. Kementerian Kesihatan Malaysia mengiktiraf pengembara yang telah melengkapkan regimen penuh vaksin COVID-19 yang telah diluluskan di bawah penyenaraian penggunaan kecemasan Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun World Health Organization's Emergency Use Listing. Selain itu, Malaysia juga akan menerima vaksin yang telah diluluskan penggunaannya oleh pihak berkuasa kawal selia dalam negara lain walaupun yang tidak tersenarai dalam WHO, Emergency Use Listing. Senarai jenis dan jenama vaksin ini akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Jadi sekali lagi saya ingin mengulangi bahawa pemansuhan prosedur bagi pengembara mulai 1 hari bulan April. Pertama, tidak lagi ada senarai negara berisiko tinggi. 2, pemansuhan peranti pengesanan digital. Ketiga, permohonan kuarantin di rumah tak perlu buat lagi, ya, sebab tiada kuarantin lagi. 4, pengembara melalui program One Stop Center, MITI, it's all gone because tak ada kuarantin. Gelembung pelancongan antarabangsa Langkawi pun dah tak ada. Kaunter ujian pengesanan COVID-19 oleh KKM di KLIA pun tak ada. Kena dapat sendiri, ya, kena buat sendiri. Dan yang ketujuh, tidak lagi ada My Travel Pass oleh Jabatan Immigration Malaysia. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum YB. Ya, sorry. Okey, macam tadi YB kata hanya untuk Thailand kan, yang Brunei dan Indonesia masih lagi sedang bincang. Mungkin KKM ada jangka masa berapa lama sebelum 1 hari bulan? Kita berhubung dengan kedutaan kita di sana setiap hari dan kita masih lagi menunggu kesediaan pihak mereka untuk muktamadkan. Malaysia kita dah maklumkan kepada mereka protokol am kita. Sekiranya mereka nak ubah daripada protokol am, kita akan bincang dan buat secara timba balas. Seperti Singapura. Singapura kalau protokol am kita, dia ada beberapa syarat testing. Tapi saya dah bincang dan runding dengan Menteri Singapura semalam, kata tak payah test untuk darat dan kita ada special untuk Singapura. Kalau mereka nak buat dengan kita, boleh kita bincang. Tapi our offer of protokol am dah kita bagi kepada pihak Brunei dan juga Indonesia. Kita masih lagi menunggu mereka. Afternoon, YB. The land borders between Singapore and Malaysia fully reopening could see potentially hundreds of thousands of daily commuters. Could you give us a sense of what sort of preparations are in place to sort of cope with the influx?
Saya dah maklumkan perkara ini kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor semalam, dan beliau telah melakukan lawatan ke kompleks immigration, kedua-dua kompleks immigration, untuk kita pastikan bahawa pegawai-pegawai immigration dan juga pegawai-pegawai kesihatan mampu untuk kita melancarkan proses kemasukan pengembara daripada Singapura dan juga rakyat Malaysia yang akan kembali. Ya, kita jangkakan bahawa pada hari pertama tu ramai akan balik ke Johor. Yang ini saat-saat yang sangat-sangat dinanti-nantikan. Jadi kita ada tempoh dalam seminggu lagi untuk memastikan semua persiapan adalah lancar. Kaunter-kaunter semua, pegawai-pegawai semua dikerahkan untuk memastikan perjalanannya adalah lancar. Tapi kita kena ingat bahawa dalam keadaan biasa pun tambak Johor tu agak sesak. So that is something to be expected. And saya harap mereka akan membuat perancangan perjalanan mereka accordingly lah. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Johor juga yang banyak membantu dari segi rundingan ni, kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk On dan juga kepada Yang Berhormat Datuk Hasni yang telah memulakan rundingan dan juga semua perbincangan bersama dengan saya sewaktu beliau jadi Menteri Besar. Ini juga adalah kejayaan mereka. YB, soalan saya berkenaan dengan pengembara yang masuk Malaysia dalam tempoh 24 jam dibenarkan untuk buat ujian RTK di luar. Jadi dari segi pemantauan macam mana kalau diorang tak buat? Kalau ada yang tak kisahkan, macam mana tu? Macam mana? Oh, jadi kalau pengembara tidak melakukan ujian RTK profesional dalam tempoh masa 24 jam, sebab ujian itu mesti dibuat secara profesional, sebab dia mesti di-key in ke dalam MySejahtera, dan hanya makmal yang bertauliah saja yang boleh key in dalam sistem MySejahtera. Kalau mereka tak buat dalam tempoh masa 24 jam, status mereka akan tukar ke merah dan mereka tak boleh masuk ke kedai makan dan sebagainya, dan yang paling penting mereka melakukan kesalahan dan boleh diusir keluar. Okay. Code Blue, stand by. Oh, Bobby. Hi, Minister. Sulin here from Code Blue. Yeah. I have two questions. I'll ask them one by one. So the first one is, when do you target lifting the requirement for vaccine passes and MySejahtera check-ins, since nearly every adult is fully vaccinated and contact tracing for containment isn't so relevant anymore in the endemic phase? I just want some clarity of thought, Minister, on the rationale to continue mass state surveillance on private citizens for more than 2 years. Ya, terima kasih Sulin. Strategi kita untuk pengesanan kontak rapat memang sedang dilihat semula. Sekarang ini kita tidak buat pengesanan kontak rapat secara terperinci seperti mana yang kita buat dahulu, secara manual, tanya soalan kepada semua orang yang positif dan sebagainya. Dia banyak bergantung kepada teknologi, kepada check-in data dan juga kepada mereka yang memakai MySejahtera Trace. Kita masih lagi kekalkan ini sebab bagi mereka yang merupakan kontak rapat, sama ada melalui check-in data ataupun kontak casual, mereka akan diberi notifikasi. Dan kita dapati bahawa ini masih lagi langkah yang cermat, terutamanya bagi mereka yang mungkin pergi ke satu perhimpunan ataupun satu seminar, persidangan dan sebagainya, dan mungkin ada kes yang merebak di situ. Jadi buat masa ini kita masih lagi kekalkan, tetapi ini adalah perkara yang sentiasa under review as the pandemic situation evolves. Is there a timeline, like maybe we can expect to see it phased out? Ya, in kita akan melihat dalam tempoh masa mungkin sebulan dua ni akan ada beberapa lagi pengumuman yang telah pun dibincang antara Tan Sri dengan saya dan juga kumpulan pakar, tetapi kita akan umum seperti biasa secara berperingkat, stepwise manner. All right. And my second question is, do you agree with the IHME's projections of 48,000 excess deaths in Malaysia, which is during the past 2 years of the pandemic, which is 16,600 more deaths than our official COVID toll of some 31,000 deaths by the end of 2021? Is it possible that most of these excess deaths were caused by COVID? Ya, kita ada satu kajian yang sedang dibuat oleh NIH
Saya rasa saya dah maklum pada Sulin dan cuma dia punya excess death, kajian excess death yang dibentangkan kepada saya dan Tan Sri setakat Delta, sebelum Delta wave. Sekarang dia tengah kira post Delta wave. They need a few weeks, then I will make that study public. All right. Okay. Thanks, Minister. Thank you. Okay, next, Ravina, Malaysia Kini. Hi, YB. I'm Ravina from Malaysia Kini. I have a few questions over two issues. Firstly, it was issued recently that COVID-19 positive healthcare workers may be required to return to work on day 6 onwards, and those who are asymptomatic are not required to test. How bad is the manpower shortage for this directive to have been issued? Has the need for it arisen already, or is it merely a precaution? And would this compromise patient safety? Yeah, thank you, Davina, for that question. Berdasarkan kepada laporan yang kita ada, semalam 23 Mac 19,420 pekerja kesihatan adalah absent daripada kerja. Dari iaitu 94.5% confirm cases dan 5.5% adalah close contact. Ini merupakan 6.8% kadar absenteeism untuk seluruh MOH punya workforce, dan sejak 4 hari bulan Mac kadar absenteeism ini adalah lebih daripada 6%, consistently above 6%. Oleh kerana itu ramai pengarah hospital telah mohon supaya kita dapat review, kaji semula polisi pengurusan COVID confirmed cases. Jadi perkara ini telah pun dibentangkan dan disetujui pada mesyuarat pada 15 hari bulan, apa yang disebutkan tadi. That's why we had to make that decision. 6% absenteeism rate. And would this compromise patient safety? No, because yang pertama, kita pastikan bahawa close contact ini dapat buat ujian dan mereka tidak bergejala. Dan kita dapati bahawa itu memadai. Selain daripada PPE yang biasa dipakai di hospital adalah satu pelindungan yang baik, bukan hanya untuk doktor tapi untuk pesakit juga. But just clarifying, those who are asymptomatic don't have to test themselves, right? After day 6? After day 6, yeah. Okay. My second question is, we know recipients of the Sinovac vaccine who have not received their booster shot will lose their fully vaccinated status next week. How many people are expected to lose their fully vaccinated status? Jadi untuk mereka yang akan hilang status vaksinasi yang terkini, bagi golongan yang telah menerima Sinovac, kita dapati bahawa 2.09 juta 2.09 million Sinovac recipients, primary series recipients, have not received their booster. Mengikut unjuran kita untuk seminggu lagi, kita KKM unjurkan bahawa mungkin akan ada 2 juta penerima vaksin primer Sinovac yang berisiko untuk hilang status vaksinasi lengkap mereka pada 1 hari bulan April. Thank you, But YB. just to also maybe by way of encouraging them, saya bincang perkara ini dengan Menteri Kesihatan Singapura. Singapore also considers fully vaccinated for Sinovac to be 3 doses. So if you want to enjoy your trip to Singapore, no quarantine, then you know what to do. Thank you, YB. Just to Go on, clarify, get your booster. just now you mentioned full regimen of the COVID. All right, thank you. Next, Ahmad Mustaqim. Baik, Assalamualaikum YB. Saya nak bertanya mengenai bulan puasa yang akan datang ni, adakah KKM menjangkakan booster take tu akan mungkin slow sikit ke? Yang kedua, untuk bazar Ramadan tahun lepas dan beberapa tahun sebelum ni, KKM menurun kuasa kepada PBT untuk semak SOP dan sebagainya. Adakah ini terpakai juga untuk tahun ini? Ya, untuk booster,
Saya tak jangkakan ia akan menjadi perlahan pada bulan Ramadan. Sebab saya rasa tidak ada kadar yang lagi perlahan daripada kadar sekarang. Sekarang pun dah perlahan sangat dah. Dan I don't think it'll make a difference Ramadan ke tidak. The rate is very very slow. Untuk penguatkuasaan, KKM masih lagi menurunkan kuasa kepada agensi-agensi tertentu. Tapi kali ini kita lebih kepada teguran lah, ya. Lebih kepada teguran kepada mereka yang tidak mematuhi SOP. Alright. Next, Hakimi, FMT. Hi YB, Hakim here from FMT. Singapore is using more COVID-19 curbs, including dropping requirement to wear face masks outdoors. Will Malaysia follow the same? For now, buat masa ni mandate pelitup muka kita kekal. Cuma saya ingin bacalah SOP sebenar kita untuk pelitup muka sebab mungkin ada yang tak berapa faham, ya. Of course, dalam keadaan tempat premis di mana ada kehadiran individu lain, mesti pakai pelitup muka. Indoor premise mesti pakai pelitup muka. Tapi saya nak umumkan ataupun saya nak baca kita punya SOP sebab ramai yang beranggapan bahawa bila beriadah pun kena pakai pelitup muka, ya. So pengecualian pemakaian pelitup muka yang diberikan oleh KKM adalah dalam keadaan berikut. Pertama, penghuni di kediaman sendiri, bilik hotel, bilik tempat penginapan, di tempat dan kemudahan awam yang tidak melibatkan interaksi dengan individu lain. So kalau sekiranya kita berada di luar parlimen, tak ada siapa sebelah kita, it's okay, ya. Yang kedua, ruang kerja bersendirian. Ketiga, aktiviti sukan, rekreasi dan riadah. Contoh kita nak jalan dengan family kita di taman perumahan kita ataupun di mana-mana, tak payahlah pakai pelitup muka. Ya, tak pernah pun kita insist. Mungkin ada misunderstanding. Kenderaan persendirian tidak termasuk e-hailing. Jadi ini own car, of course, tak perlu. Sewaktu makan dan minum, physically impossible. Aktiviti persembahan, menyanyi, menari, berlakon, berceramah pun tak perlu juga, ya. Kanak-kanak berusia 5 tahun ke bawah, individu berkeperluan khas, OKU tertentu seperti individu cerebral palsy, autism yang mungkin dia tak boleh nak tahan ada pelitup muka kerana sensory overload dan sebagainya, atau individu yang mempunyai masalah pernafasan dengan syarat mengemukakan laporan perubatan. Kita accept lah kalau sekiranya ada breathing difficulties. So saya rasa sebenarnya SOP kita, dan kita akan remind public, kita akan terbitkan semula SOP ini. Saya rasa ini adalah satu SOP yang boleh kita kekalkan buat masa ni. Next, BFM, Dania Nair. YB, Dania from BFM News here. I just wanted to ask, what is the protocol if cases for some reason increase due to a new variant or something like that? Is it a matter of tightening the SOPs that are already in place, or are we completely taking off closing borders from the table? Thanks. Well, nothing is off the table because we are still in a pandemic. We are transitioning to endemicity. It doesn't mean that we are in an endemic state yet. So I think sebagai Kementerian Kesihatan yang mengutamakan kesihatan awam, tidak ada apa-apa yang boleh kita kata dengan muktamad completely off the table. These are options in a worst case scenario. Tetapi seperti mana yang saya sebutkan tadi, buat masa ini dengan apa yang diketahui oleh KKM, bincang dengan negara-negara lain, saya dengan Menteri Singapura semalam, kita yakin bahawa setakat ini, barring the emergence of any nasty new variants, this is the trajectory that we are going down. And we will continue to reopen the country safely in order to support recovery. Okay, thank you everyone. Oh, ada lagi?
Ya, kita akan cuba dapat maklumat daripada Kesatuan Eropah berkenaan dengan perkara tersebut. Tetapi dalam kita punya syarat, polisi dan juga ciri-ciri MySejahtera, sebenarnya rakyat Malaysia boleh minta dos tambahan untuk tujuan pengembaraan sekiranya mereka mahu. So mereka boleh minta dan kita akan pertimbangkan. Tetapi dari segi penerimaan Sinovac, contohnya di Australia tak ada masalah, di UK tak ada masalah, hatta di Amerika Syarikat tak ada masalah. Cuma saya akan berhubung dengan Duta Kesatuan Eropah untuk mendapatkan clarification, penjelasan berkenaan dengan perkara tersebut. Tentang sijil MySejahtera, saya dimaklumkan oleh pihak MOSTI semalam bahawa pihak Kesatuan Eropah akan senaraikan MySejahtera dalam aplikasi yang diterima oleh sistem yang diguna pakai oleh Kesatuan Eropah. Akan diumumkan dalam masa yang terdekat. Okay? Alright, thank you.